Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia binti Ali, nombor metrik 073331 bersama dengan rakan-rakan seperjuangan saya. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan hasil dapatan kajian kami berkaitan dengan defisit sosial dalam ekonomi terhadap komuniti setempat di Kampung Taman Emas Bukit Payung. Selamat menonton. Saya mulakan dengan pengenalan. Defisit sosial ialah kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan yang berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Kekurangan yang berlaku disebabkan perbezaan persepsi dan pendapat yang bermula dalam kalangan kelompok individu, keluarga atau masyarakat. Defisit sosial dalam ekonomi masyarakat yang berbeza kumpulan pendapatan adalah satu kerancaman yang tidak dapat dielakkan. Jurang pendapatan semakin bertambah dan wujud dalam Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan dengan data statistik yang diperoleh daripada laporan survey pendapatan isi rumah dan kemudahan asas Jabatan Perangkaan Malaysia 2019. Laporan ini telah menunjukkan bahawa terdapatnya jurang pendapatan dalam komuniti di Malaysia. Secara tidak langsung, perkara ini menjejaskan keharmonian dan menjejaskan hubungan erat dalam sesebuah masyarakat itu sendiri. Kesannya, defisit sosial semakin berkembang dan usaha untuk menyatu padukan rakyat Malaysia tidak dapat dicapai. Jurang pendapatan didapati berpunca daripada pengangguran, peluang pekerjaan yang terhad dan pendidikan. Implikasi ini telah menambahkan lagi jurang pendapatan di Malaysia. Natijahnya, usaha-usaha untuk mengatasi masalah jurang pendapatan di Malaysia perlu diberi perhatian dan wajar untuk diberikan keutamaan untuk menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang bersatu padu. Objektif kajian yang kumpulan kami jalankan ialah mengenal pasti isu kewujudan jurang sosial antara kumpulan pendapatan dalam komuniti di Kampung Taman Mas Bukit Payung. Dan yang kedua ialah mengenal pasti kesan jurang pendapatan ekonomi dalam perpaduan di kampung tersebut. Saya akan membentangkan dapatan kajian satu bagi kumpulan kami. Kumpulan kami telah menjalankan kajian menggunakan Google Form sebagai medium pelaksanaan instrumen kajian di Kampung Taman Mas Bukit Payung. Carta Demografi menunjukkan 11 orang berumur 30 hingga 39 tahun diikuti dengan 40 hingga 49 tahun dan selebihnya berumur 50 tahun ke atas. Seterusnya adalah pendapatan ketua isi rumah. Pendapatan ketua isi rumah kita dapat lihat bahawa RM1001 hingga 3000 dan RM3001 hingga RM4000 berkongsi nombor di mana 40% dan selebihnya di RM5000 dan ke atas pada tahap 20%. Seterusnya, mari kita mengenal pasti wujudnya jurang sosial antara kumpulan pendapatan. Majoriti mengatakan mereka tidak bermasalah untuk bergaul dengan rakan atau komuniti yang berbeza pendapatan. Mereka juga merasakan komuniti di tempat tinggal mereka gemar mengadakan aktiviti yang melibatkan semua penduduk. Mereka juga berpendapatan bahawa kumpulan pendapatan rendah mereka sentiasa dibantu dan mereka juga selesa menghadiri majlis anjuran kumpulan yang sama pendapatan dengan saya. Maka dapat kita simpulkan di sini bahawa majoritinya tidak wujud jurang sosial antara kumpulan berpendapatan antara B40 dan M40. Seterusnya adalah mengenal pasti kesan jurang ekonomi kepada perpaduan di suatu tempat tinggal. Majoriti mengatakan bahawa jurang ekonomi memberi kesan kepada perpaduan di suatu tempat tinggal. Ini telah terbukti pada carta bar yang telah ditunjukkan bahawa mereka merasakan rendah diri untuk bergaul dengan jiran yang berpendapatan tinggi. Ini juga oleh disokong oleh untuk dapatan kedua di mana mereka juga berasa terpinggir daripada aktiviti komuniti yang berbeza pendapatan. Seterusnya juga mereka merasakan tidak selesa di komuniti yang berbeza pendapatan dan akhir sekali mereka juga merasa tidak bermotivasi untuk bergaul dengan komuniti yang berbeza pendapatan di tempat tinggal. Walaupun komuniti tersebut tidak mempunyai jurang sosial antara kumpulan berpendapatan, namun mereka dapat merasakan jurang ekonomi tersebut memberi kesan kepada perpaduan di tempat tinggal mereka. Terima kasih kepada rakan sekelas. Saya ingin membentangkan dapatan kajian yang telah kumpulan saya lakukan. Kumpulan kami telah menyelidik mendapati bahawa
Komuniti setempat di Taman Mas Bukit Payung terdiri daripada penduduk B40 dan M40. Khususnya, mereka yang berstatus bujang tidak mempunyai masalah untuk bergaul dengan komuniti setempat. Di samping itu, segelintir penduduk masih mementingkan taraf sosial sehingga menyebabkan mereka tidak mahu bergaul dengan yang berbeza pendapatan di komuniti mereka. Dan lain sekali, segelintir individu masih tidak mempunyai penghayatan akan rukun negara masyarakat yang harmoni. Seterusnya saya akan menerangkan isi yang ketujuh, iaitu berkenaan saya merasa tidak selesa tinggal di komuniti yang berbeza pendapatan. Dapat disimpulkan bahawa masyarakat yang harmoni dapat dinilai melalui keaktifan individu dalam komuniti tersebut. Segelintir masyarakat kurang selesa tinggal di komuniti yang berbeza kelas pendapatan. Hal ini disebabkan oleh masalah peribadi seperti pengangguran, berpendapatan rendah dan kediaman yang uzur. Mereka beranggapan bahawa mendiami dalam masyarakat yang berpendapatan rendah telah merendahkan taraf hidup mereka yang menyebabkan mereka berasa tidak selesa. Seterusnya, saya akan meneruskan soalan yang ke-10, iaitu berkenaan saya sayang komuniti saya kerana tiada perbezaan pendapatan. Dapat saya simpulkan dalam soalan ini iaitu komuniti ini menerapkan unsur atau nilai bermuafakat dan meningkatkan semangat kejiranan menyebabkan komuniti hidup aman. Perkara ini dapat dibuktikan dengan semangat kejiranan yang mantap dapat menjadi solusi bagi melawan polemik yang semakin membara dalam komuniti pada masa kini. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai refleksi dan solusi bagi tajuk kajian kami, iaitu defisit sosial dalam ekonomi sekiranya berlaku perbezaan pendapatan. Solusi yang pertama ialah sebagai pelajar dari kos antropologi dan dakwah, etika yang baik dapat membentuk diri kita menjadi seorang yang lebih berkualiti serta berdedikasi. Seterusnya, membawa kepada penyatu paduan tanpa mengira jurang ekonomi antara satu sama lain. Solusi seterusnya merujuk kepada komuniti orang asli. Komuniti orang asli merupakan komuniti yang mudah terancam oleh arus pembangunan masa kini. Penggunaan sumber alam semula jadi oleh komuniti mereka secara maksimum membantu mereka meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagai pelajar daripada kos antropologi dan dakwah, kami dapat membantu negara merapatkan jurang sosial dengan membantu komuniti orang asli. Contohnya, kami mengadakan program untuk mendedahkan mengenai jurang sosial yang berlaku di negara Malaysia dengan mengesyorkan mereka untuk membuat kraf tangan dan menjualnya. Justru itu, perkara ini dapat membantu mengurangkan jurang ekonomi dan sosial di negara Malaysia. Akhir sekali, sebagai pelajar kos antropologi dan dakwah, kami boleh melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti menyertai aktiviti kelab persatuan, aktiviti sosial atau kerja sambilan. Justru itu, perkara ini dapat mengurangkan jurang antara golongan miskin dan kaya melalui aktiviti kemasyarakatan tersebut. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Seterusnya, jangan lupa support channel ni dengan tekan subscribe